Okey, hai, Assalamualaikum. So hari ini cikgu akan terangkan pasal topik baru iaitu janjang aritmetik. Okey, untuk soalan ini, kan maksud cikgu untuk topik ini, dia ada 4 formula yang perlu awak faham untuk membolehkan awak menjawab soalan yang pelbagai dalam topik ni. Okey, ada 4 formula. Formula yang pertama macam ni. Okey, formula sunat hafal pertama adalah Tn equal to A plus N minus 1D. Okey, dalam bracket. Apa maksud bracket? Ini adalah hasil darab. Ini adalah formula sunat pertama. Teacher, apa itu T? Apa itu A? Apa itu N? Apa itu D? Okey, T itu sedang kira dia adalah tempat. Okey, tempat keberapa nombor tersebut. Okey, A adalah sebutan yang pertama, sebutan paling awal. N adalah yang keberapa yang kita nak cari. D adalah different, beza antara sebutan pertama dengan sebutan kedua. Sebutan kedua dengan sebutan ketiga. Okey, so kita tengok contoh soalan. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ini contoh yang cikgu bagilah. So, dia kata cari sebutan ke-6. Kalau ikutkan contoh ni, dia dah ada dah sebutan yang ke-6, iaitu 1, 2, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Okey. So, T6 dekat sini, jawapan dia adalah 18. Okey, kita nak buktikan betul ke tak dia akan keluarkan jawapan 18 apabila kita menggunakan formula ini. Okey, so kita pun buatlah. Okey, Tn equal to A plus N minus 1D. Okey, so carilah satu persatu. Dia nak apa? Okey, mula-mula kita cari A. A adalah sebutan yang pertama, 3. Okey, N adalah yang ke-6. Okey, kemudian D adalah beza antara sebutan belakang dengan hadapan. So 6 tolak 3 akan dapat 3. D adalah 3. So mari kita selesaikan. Okey, so kita nak buktikan betul ke tak jawapan tu akan keluar 18 bila kita menggunakan formula pertama ni. Okey, T6 sama dengan A adalah 3 tambah N6 tolak 1, D adalah 3. Okey, so tekan sajalah kalkulator. 3 tambah 6 tolak 1 darab dengan 3. Keluarlah 18. So, itu membuktikan bahawa pengiraan ini adalah untuk mencari sebutan yang keberapa. Ini adalah cara yang pertama. Okey, dia ada 4 formula. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua di mana penggunaan untuk formula yang kedua. Okey, ini formula yang pertama Okey, formula sunat hafal yang kedua adalah ini. Yang kedua. Okey, formula ini adalah melibatkan simbol S. Apa itu S, teacher? S itu adalah semua, tambah semua, sum. Okey. So, formula dia adalah Sn equal to N over 2 dalam kurungan 2A tambah N minus 1D. Okey, so dekat sini S itu merangkumi semua, tambah semua. N adalah yang keberapa, A awal dibeza. Sama saja, cuma perbezaan dekat sini ada S. Okey, so kita tengok. Apakah formula ini membuktikan jawapan yang soalan akan bagi? Contoh, kita guna soalan yang sama 3, 6, 9, 12, 15, 18. Okey, so dia kata cari hasil tambah semua. Okey, hasil tambah ke semua 6 nombor. Okey, kat sini hasil tambah. Okey, bila hasil tambah dia akan automatik guna Sn lah ke semua 6 nombor. Kalau kita tak belajar MAT, kita hanya tambah biasalah. Okey, so 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15 tambah 18, awak akan keluarkan jawapan dia akan dapat 63. Okey, so sekarang kita nak menggunakan formula. So macam mana formula ni berfungsi? So mari kita tengok.
Okey, so dekat sini Sn equal to, saya tukar terus S berapa? 6. Okey, maksudnya tambah ke semua 6 nombor. So 6 per 2 dalam kurungan 2, sebutan yang pertama dekat sini adalah 3, tambah N dia 6 tolak 1 darab dengan D. D dia berapa tadi? Sama saja yang kita cari, 6 tolak 3, so dapat 3. Okey, so kita kira sahaja. Kita tengok keluar ke tak jawapan 63. Okey, 6 per 2 tambah 6 per 2 dalam kurungan 2, 3 tambah 6 tolak 1 darab 3. Tutup kurungan. Keluar, okey, dia akan keluar jawapan yang sama. Ini membuktikan bahawa formula yang kedua ini adalah untuk mencari nilai kesemua nombor janjang aritmetik. Okey. Itu adalah formula yang kedua. Okey, kita pergi kepada formula yang ketiga. Okey, formula yang ketiga pula, formula ni adalah formula wajib hafal yang pertama. Formula ketiga ni adalah formula yang wajib hafal yang pertama. Tadi dua formula yang awal teacher tunjuk tu dia adalah formula hafal sunat. Okey, kenapa hafal sunat? Sebabnya dalam peperiksaan formula itu diberikan. Cuma yang ketiga ni wajib hafal. Wajib hafal. Kenapa? Sebab dia tidak diberikan. Okey, dia sama juga. Ini adalah formula untuk mencari semua. Cuma perbezaannya dekat sini adalah penggunaan A dengan L. Okey, benda baru. Apa itu? Yang lain sama S and A tu benda yang sama, cuma L itu adalah last. Apa yang dimaksudkan dengan last adalah sebutan terakhir. Nilai sebutan terakhir. Okey, sebutan terakhir. So kita tengok soalan. Benda yang sama juga. Cikgu gunakan 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ini nak membuktikan bahawasanya bila kita tambah semua kita akan dapat jawapan yang sama ke tidak. Okey, jawapan dia berapa tadi? Jawapan dia yang telah kita kirakan iaitu jawapannya 63. Kita proofkan gunakan formula wajib hafal yang pertama. Okey, iaitu kita masukkan saja. Okey, nak cari S6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 6 per 2 dalam kurungan A adalah sebutan yang pertama iaitu 3. Kemudian tambah dengan sebutan terakhir adalah 18. Okey, kita tekan kalkulator. 6 per 2 dalam kurungan 3 tambah 18. Yes, dia keluar. Okey, 63. Okey, 63. So proof lah dia boleh menggunakan jalan kira ini menggunakan formula wajib yang ketiga. Okey, ini teacher tunjukkan betapa formula ini sebenarnya membuktikan benda tu boleh guna. Okey, so sebab itulah dia tak ada yang missing dekat sini. Okay, ini teacher tunjuk sahaja dahulu. Kita pergi kepada formula wajib hafal yang kedua iaitu formula yang keempat. Okey, wajib hafal Kenapa wajib? Sebab formula itu tidak diberikan dalam SPM. Okey, ini formula yang keempat. Okey, so dekat sini kalau awak perhatikan formula dia adalah TN. Okey, maksudnya sebutan yang keberapa. Kita nak cari sebutan keberapa bukannya keseluruhan, tapi kita menggunakan formula keseluruhan SN. Okey, kenapa pula keseluruhan tu SN teacher? Sebabnya contoh, okey, contoh soalan dia macam ni. Okey, 3, 6, 9, 12, 15 dan 18. Cari sebutan yang keempat. So nak cari sebutan yang keempat sepatutnya jawapan dia keluar berapa? Keluarlah jawapan dia 12. Okey, tapi kita nak menggunakan formula tu SN tolak SN minus 1. Apa yang dimasukkan dengan begitu? Contohnya, kalau kita nak cari yang ni, nilai yang besar akan tolak dengan nilai kecil akan dapat 12. Betul ke tidak? Okey, kita try. Okey.
tengok formula. Kita cuba masukkan dalam formula, iaitu T4 sama dengan S berapa? S4 tolak S4 tolak 1. Okey, so S tu formula dia adalah formula yang sama lah, iaitu formula apa? Formula N per 2 2A tambah N tolak 1D. Okey, masukkanlah sahaja. Okey, 4 per 2 dalam kurungan 2 sebutan yang pertama adalah 3 tambah 4 tolak 1, beza dia 3. Ini baru yang pertama. So, kita naik ke atas ni Yang satu lagi adalah S3. So, 3 per 2 dalam kurungan 2, 3 tambah 3 tolak 1 dalam kurungan 3. Okey, so tekan saja kalkulator. 4 per 2 dalam kurungan 2, 3 tambah 4 tolak 1 dalam kurungan 3. So akan dapat jawapan 30. Tolak dengan 3 per 2 darabkan dengan 3 tambah 3 tolak 1 dalam kurungan 3. So dekat sini 18. So 30 tolak 18 akan dapat jawapan 12, iaitu sebutan yang keempat tadi. Okey, kalau ikutkan macam itulah. Kalau ikut yang biasa, kita tambahkan 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12. Okey, tambahkan semua 4 nombor ini. Okey, 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 akan dapat 30. So nak dapatkan jawapan itu, kena tolaklah yang di awalnya. Okey, iaitu tolak 3 tambah 6 tambah 9. So akan dapat jawapan 12. Okey, ini proof lah. Maksudnya untuk mencari jawapan yang keberapa juga boleh menggunakan formula SN ini. Cumanya benda ni akan mesti awak tanya, teacher, kalau macam tu semua benda formula kita boleh guna. Ya, tapi kalau dalam soalan sebenar, awak kena tengok informasi yang dibagi. So berdasarkan informasi tu baru kita pilih formula mana yang kita boleh gunakan. Okey, boleh. Okey, sekarang sekarang kita pergi kepada soalan. Okey, soalan yang pertama, diberi sebutan ketiga adalah 9 dan sebutan keenam adalah 18. Cari sebutan pertama dan beza sepunya. Okey, kita tengok dekat sini. Ini adalah soalan dia. Apa yang soalan nak adalah dia suruh awak cari A dengan D. Okey, berapa dan berapa. Itu yang soalan nak. Dan apa informasi yang dibagi adalah sebutan ketiga. So sebutan ketiga dia adalah T3 sama dengan 9. Kemudian satu lagi dia bagi T6 sama dengan 18. Okey, dia suruh cari sebutan pertama dengan beza. Okey, dekat sini dia guna T, tempat ke bertiga, tempat ke 6. So kita akan gunalah formula mana? Formula untuk mencari T. Okey, Tn, formula sunat yang pertama. Okey, iaitu ini. Okey, Tn equal to A plus N minus 1D. So kita masukkan saja, kita buat 2. Pecahkan 2. Kenapa? Sebab ada 2 informasi yang berbeza dekat situ. Okey, kita masukkan mengikut formula ini. Okey, T3 sama dengan A kita tak tahu, so tambah dengan N 3 tolak 1, D kita tak tahu. Boleh sajalah. Okey, so dekat sini T3 dia dah bagi nilai dia 9 sama dengan A tambah 2D. Okey, yang sebelah sini pula
benda yang sama juga, still menggunakan formula ini. Okey. So T6 sama dengan A tambah 6 tolak 1 D tak tahu. Okey, 18 sama dengan A tambah 5D. So dekat sini ada dua persamaan. Okay, kita panggil apa ni? Persamaan serentak. So gunalah persamaan serentak untuk selesaikan. Cikgu tak nak tunjuk macam mana penyelesaian persamaan serentak sebab itu dalam math mode. Okey. So ada dua equation dekat sini. A tambah 5D sama dengan 18. Okey, selesailah sendiri guna persamaan serentak. Okey, teacher tunjuk je macam mana jawapan dia keluar menggunakan kalkulator. Okey, first cari equation 5, kemudian ambil yang pertama, masukkanlah sahaja nilai yang kita ada. Okey, A1, D2, C9, A1, B5, C18. So dapat dekat sini dia bagi X sama dengan 3. X tu adalah A lah. A sama dengan 3, Y sama dengan 3. So D sama dengan 3. Betul ke tak ni penilaian kita ni? Okey, sebenarnya benda ni datang daripada mana? Dia datang daripada sini. Okey, ini adalah sebutan pertama, 3. Beza antara dua ini adalah 6 tolak 3, 3. 9 tolak 6, 3. 12 tolak 9, 3. Itu adalah D. Okey, dan betul D. Teacher, macam mana teacher betul ke tak? Awak tengoklah ni. Dia bagi dekat awak sebutan yang ketiga adalah 9. 1, 2, 3. Betul 9. Sebutan ke-6, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. Betul. So, benda ini adalah betul dengan menggunakan formula sunat hafal yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ini. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, panjang sikit. Okey, diberi bahawa hasil tambah M sebutan pertama bagi satu janjang aritmetik adalah SM equal to K plus 1 over 2 bracket A plus 7 dengan kedudukan K sebagai pemalar. 2 ialah sebutan pertama dan 7 ialah sebutan yang terakhir. Soalan A, ungkapkan K dalam sebutan M. Soalan B, nyatakan julat nilai K. Okey, so kita tengok macam mana kita nak menyelesaikan soalan ini. Okey. Pertama sekali adalah soalan A, dia kata ungkapkan K dalam sebutan M. Kalau awak nampak dekat sini, sini ada M, sini ada K. Betul. So kalau kita tengok sebenarnya dia punya formula ini, okey, formula itu dia bersamaan dengan formula mana? Okey, formula yang keberapa? Yang A ada L tu formula wajib hafal yang keempat. Formula terakhirlah wajib hafal yang kedua, iaitu kalau kita ikut asalnya formula dia Sn equal to N over 2 bracket A plus L. Okey, so benda ni sama je lah. Dia daripada mana? Daripada sini. Okey, awak tengok. Okey, so dekat sini dia nak M dalam K dalam sebutan M. So kita buat persamaan je lah. So kalau kita tengok N dekat sini, dia sama dengan kat sini kan. So M dekat sini dia samalah dengan K plus 1. Okey, kita buat persamaan macam itu sahaja. So macam mana jalan kira dia? Untuk A, N sama dengan N. So M sama dengan K plus 1. M equal to K plus 1. Okey, dia nak K dalam sebutan M. So K dekat sini, M pindah sana. Jadi M tolak 1. Selesai. Okey, itu sahaja. Walaupun nampak panjang, sebenarnya
Ini adalah simple. Dia trik awak sahaja. Okey, soalan B pula. Okey, soalan B dia berkenaan dengan julat. Okey, apa yang dimaksudkan julat? Julat tu dia mestilah dalam simbol sama ada lebih besar ataupun lebih kecil. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, kita nak tahu apa dia kata. Dekat sini dia kata, okey, nyatakan julat bagi nilai K. K dekat atas ni kan. So dekat atas tu adalah apa? N. N tu apa? Nilai bagi sebutan. Okey, sebutan ke berapa tu nilai dia yang ke berapa. So kita tak tahu betul nilai dia yang ke berapa, tapi kita tahu bahawasanya K plus 1 dia mestilah lebih atau sama daripada 1. Sepatutnya okey, sepatutnya K plus 1 ni, yang atas ni dia N kan, dia mestilah equal to 1. Kenapa? Sebab kita punya sebutan adalah sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga and so on. Betul? Jadi K plus 1 tu refer kepada N dekat sini, ini. So K plus 1 ni sepatutnya equal to 1. Tapi bila dia nak dalam julat, so benda tu mestilah dalam bentuk simbol. Okey, so dekat sini dia nak nilai K. Betul, dia nak nilai K. So K pindahkan 1 ke sana, so dia jadi 0. So selesai. Walaupun soalan ini nampak sukar, tapi sebenarnya dia simple sahaja. Okey, so okey, dalam topik janjang aritmetik, bukan sahaja jawapan terakhir tu mesti ikut formula yang asal 4 itu, tak. Tapi kita menggunakan formula tu untuk menjawab soalan janjang aritmetik. So ia juga boleh bila kita selesaikan soalan, benda tu boleh juga dipanggil sebagai bukan formula ARM. Itu jawapan terakhir dia bukan dalam formula ARM. Kita tengok macam mana benda tu terjadi. Okey, ini adalah salah satu contoh soalan yang teacher akan tunjukkan contoh. 369 ... cari sebutan ke N. Maksudnya sebutan ke N tu kita tak tahu sebutan ke berapa. Okey, tapi bila dia suruh cari sebutan ke N, kita boleh guna formula. Sebab dekat sini 369 ada, A kita ada dan D pun kita boleh cari. Betul? So A dia sama dengan 3, D dia akan 3 juga. Okey, D sama dengan 3. So dekat situ kita ada dia punya nilai. So kita boleh masukkan formula lah dalam menggunakan formula sunat yang pertama. Cuma dalam penyelesaian dia akan jadi macam mana? Okey, kita try buat. Okey, so Tn equal to A plus N minus 1D. Okey, sekarang kita nak cari siapa? Kita nak cari sebutan ke N. So sebutan ke N tu dia tak cakap sebutan ke berapa. So kita buat je lah sebutan ke N. A kita tahu, yes kita tahu. So masukkan nilai A adalah 3. Tambah N kita tahu, N kita tak tahu. So kita kekalkan jadi N, tolak 1. D kita tahu, yes kita cari dia adalah 3. Kemudian kita selesaikan sahaja. 3 plus yang ini kita kembangkan, dia akan jadi 3N minus 3. Ya, ini hati-hati bila awak kembangkan. Kemudian bukalah kurungan. 3 tambah 3N tolak 3. So jawapan terakhir adalah 3N. So Tn is equal to 3N. Ya, ni dia keluar jawapan terakhir, bukan formula ARM. Faham? Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, soalan B pula dia kata macam mana tu? Cari hasil tambah. Okey, cari hasil tambah N sebutan pertama. Okey, cari hasil tambah N sebutan pertama. Kita tak tahu okey berapa nilai N sebutan pertama tersebut, tapi dekat sini dia ada hint dia. Hint dia adalah hasil tambah. Okey, hasil tambah. Kalau ikutkan hasil tambah dia ada dua formula, betul? Yang menggunakan Sn, iaitu formula sunat yang kedua lah, iaitu Sn
Okey, yang ini Sn n over 2 dalam bracket 2a tambah n minus 1d, ataupun yang ini pun boleh Sn equal to n over 2 dalam kurungan a plus n. Cumanya antara dua formula ni awak kena pilih lah yang mana sesuai dengan soalan. Kalau kita tengok soalan ni, okey, adakah yang ini sesuai? Tidaklah. Kenapa? Sebab dekat formula tu ada L, iaitu sebutan yang terakhir, nilai sebutan terakhir. Sedangkan dekat soalan tak ada sebutan yang terakhir. So, kita akan stick guna yang ini. Okey, boleh faham? Itu cara kita pilih formula mana yang kita nak guna. Okey, cara selesaikannya adalah formula dia Sn n over 2 2a plus n minus 1d. So, masukkanlah apa benda yang kita ada. Okey, kita tak tahu n ke berapa. So, kita kekalkanlah saja n over 2 dalam kurungan 2a kita tahu, yes, a 3 tambah n kita tak tahu, tolak 1 d 3 tutup kurungan. Selesaikan. 6 tambah, sini d kita tahu, d 3. So, dalam kurungan 3n tolak 3. Selesaikan lagi. 6 tambah 3n tolak 3. So, n over 2 dalam kurungan 6 tolak 3, 3 plus 3n. Okey, so dekat sini awak bolehlah kembangkan dia dalam kurungan tersebut. Macam mana kita nak kembangkan? Okey, so jawapan terakhir dia adalah 3n per 2 tambah 3n kuasa 2 per 2. Okey, kalau nak cantik, letaklah kuasa 2 kat depan. Okey, 3n kuasa 2 per 2 tambah 3n per 2. Okey. So, settle. Nak gabung pun boleh, tak ada masalah. 3n kuasa 2 tambah 3n per 2. Inilah yang dipanggil penyelesaian masalah apabila kita menggunakan formula. Jawapan terakhir ni bukan dalam formula ARM. So, tak ada masalah. Asalkan awak stick kepada 4 formula yang mana awak pilih untuk menyelesaikan soalan ikut kesesuaian soalan. Okey, so ini adalah satu lagi soalan contoh berkaitan dengan janja aritmetik. Okey, soalan dia diberi 3 sebutan berturut-turut, satu janja aritmetik sebagai x kuasa 2 tambah 3, 8x tolak 8, 7x tolak 1. Cari x jika x lebih kecil daripada 5. Okey, untuk soalan ni dia tak beritahu sama ada 3 sebutan berturut-turut ni sebutan keberapa. So, kita tak boleh nak kata x kuasa 2 tambah 3 ni sebutan yang pertama. Okey, sebab dia hanya menyatakan bahawasanya ini adalah sebutan berturut-turut. So, masalahnya nak cari x lebih kecil daripada 5. Macam mana kita nak buat? So, ingat pada basic saja. Dalam jenjang aritmetik ni ada 4. Okey, dia ada 4 formula. Okey, kalaulah keempat-empat formula tu kita tak boleh guna, kena ingatlah basic. Kalau janja aritmetik ni, benda tu dipanggil sebagai JA sekiranya dia punya perbezaan antara setiap T tu adalah sama. Okey. Okey, ini D1, ini D2. Okey, D1 sama dengan D2. Barulah dia jadi janja aritmetik. Okey, so dekat sini kita tak boleh nak tahu, kita tak boleh nak guna A, kita tak boleh nak guna N, kita tak tahu dia punya mana dia punya sebutan terakhir. Jadi kita hanya tahu benda ni janja aritmetik bila perbezaan dia sama. So carilah dia punya D. Okey, D1. D1 adalah 8x tolak 8 tolak x kuasa 2 tambah 3. Okey. So, jawapan dia negatif x kuasa 2
tambah 8X, negatif 8 tolak 3 tolak 11. Okey, dapat D1. Kemudian carilah yang kedua, D2. Okey, sebab kita nak tahu bukan kita nak tahu, kita memang dah tahu D1 dengan D2 akan dapatkan nilai yang sama. Okey, D2 pula dalam kurungan 7X tolak 1 tolak 8X tolak 8. Okey, so selesaikanlah. Okey, so 7X tolak 8X dapat negatif X, negatif 1 tolak negatif 8 dapat positif 7. So D1 dah dapat nilai dia, D2 pun dah dapat nilai dia. Nak guna macam mana ni? Kita punya hala tuju soalan adalah untuk mencari nilai X. So, kita akan menggunakan kedua-dua benda yang kita dah cari menggunakan formula ini. D1 equal to D2. Cikgu datang mana pula formula ni? Ingat at math, kita yang buat dia, bukan dia yang buat kita. So, kita akan gunakan mana-mana kaedah selagi benda itu tidak merubah maksud atau tidak merubah makna bab tersebut. Okey, so yang ni memang dia punya information dia lah. Sebabnya kita tahu D1 akan sama dengan D2 sebab dia dah kata dekat sini sebutan ini adalah JA, iaitu janjang aritmetik. So kita selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Kita buatlah D1 equal to D2 So D1 negatif X kuasa 2 tambah 8X tolak 11 sama dengan negatif X tambah 7. Okey, so negatif X kuasa 2 tolak, okay, kita buat terus jadikan dia positif lah sebelah sana tolak 8X tolak X tambah 11 tambah 7 sama dengan 0. Sorry, tak nampak. X kuasa 2 tolak 8X tolak X tambah 11 tambah 7 sama dengan 0. Kita jadikan X kuasa 2 tu positif. Senang. Okey, so selesaikan. So dekat sini akan dapat X kuasa 2 tolak 9X tambah 18 sama dengan 0. So sampai dekat sini selesaikanlah, carikan nilai X. Okey, macam mana? Guna sajalah kalkulator. Okey, 5, 3. Masukkan nilai X A1, B negatif 9, C 18. So dapat X6, X1 6, X2 3. X tolak 3, X tolak 6. Okey, so X sama dengan 3, X sama dengan 6. So ini jawapan kita dah cari X. Sebab memang kita nak cari X, cuma awak kena ingat dekat sini kita kena menepati dia punya syarat. Sebab soalan dia, okey, soalan dia nak X lebih kecil daripada 5. So antara yang ini dengan yang ini, yang manakah akan menjadi jawapan terakhir adalah X sama dengan 3. Kenapa? Sebab X sama dengan 3 adalah lebih kecil daripada 5. Okey, sebenarnya benda ni dia datang daripada mana? Okey, bila kita gantikan, okey, tengok sebenarnya dia daripada turutan nombor ini. Okey, kita cuba gantikan X sama dengan 3. Okey, untuk yang ini. 3 kuasa 2 tambah 3 dapat 12. Okey, ini 12. Okey, kemudian 8 gantikan X dengan 3 tolak 8 akan dapat 16. Okey, 7 gantikan 3 tolak 1 akan dapat 7 gantikan 3 tolak 1 dapat 20. 4, 8, 12, 16. Sorry, sini memang 20. Okey, bukan 18. Salah teacher. Okey, 20. So dekat sini 20. So barulah logik lah benda ni. Kenapa logik? Logik lah X sama dengan 3 sebab sebenarnya dia mengikuti janjang aritmetik ini 4, 8, 12, 16, 20 dengan perbezaan sini adalah 4,
Okey. Boleh. Okey, satu lagi yang perlu diingati iaitu kalau janjang aritmetik, benda yang paling penting adalah D dia mesti sepunya. Maksudnya setiap turutan nombor itu mesti sama dia punya D. Okey, contoh cikgu bagi dekat sini 2, 4, 6, 8, 10. Okey, ini adalah satu nombor, turutan nombor, dan bila kita nak cari dia punya beza sepunya, sama ada dia ni, kita nak tahu turutan nombor ni janjang aritmetik atau tidak. Okey, so kita kena kira daripada sini T1, sini T2, sini T3, sini T4, sini T5. So untuk tahu sama ada nombor ini adalah JA atau tidak, kita perlu tolak daripada belakang ke hadapan. Okey, nak cari D1, nak cari D1, T2 tolak T1. Okey, D2, T3 tolak T1. T3, T4 tolak T5. Okey, kita cuba masukkan nilai. T2 4 tolak 2 dapat 2. 6 tolak 2 dapat 6 tolak 4 dapat 2. 8 tolak 6 dapat 2. So dekat sini satu lagi ada D4. Boleh je buat T5 tolak T4, 10 tolak 8 sama dengan 2. So dekat sini, kalau awak tengok dekat sini, semua perbezaan dia adalah sama. Jadi ini adalah janjang aritmetik. Contoh, kalau satu turutan nombor yang diberikan itu turutan nombor yang diberikan 3, 6, 9, 15, 25. Okey, dia bagi turutan nombor. Adakah turutan nombor ini merupakan JA? Apa soalannya? Adakah ini adalah JA? Macam mana kita nak tahu? Kita kena cari dia punya beza sepunya. Okey. D1 sama dengan T2 tolak T1, D2, T3 tolak T2, D3, T4 tolak T3, T4, T5 tolak T4. Okey, kita substitutekan nilai. T2 6 tolak 3 dapat 3, 9 tolak 6 dapat 3, 15 tolak 9 dapat 6, 25 tolak 15 dapat 10. Okey, dekat sini dia still sama, tapi bila dia ke bawah dia dah tak sama. So beza sepunya dia tak sama. Jadi bila dia tak sama, automatically turutan nombor ini bukan janjang aritmetik. Okey, jadi konklusinya dekat sini, setiap nombor janjang aritmetik, okey, apa yang sama? D1 mestilah sama dengan D2. Okey, dan dia berturutan D2 sama dengan D3 dan seterusnya. Barulah itu dipanggil sebagai janjang aritmetik. Okey?